di Tawau FM. Pilihan anda. Anda. Baik Azad, kita sudah pun sampai di Sekolah Menengah Kebangsaan Merotai Besar Tawau. Ya, Alhamdulillah sambutan yang diberikan oleh pengetua dan juga kaki tangan di SMK Merotai ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ya. Jadi pertama sekali kita nak bersama dengan pengetua SMK Merotai Besar iaitu Cikgu Abdul Rahman Kanan ya. Dan Assalamualaikum Cikgu. Salam. Ya, mungkin selama ini Cikgu Rahman bertugas di beberapa buah sekolah, pernah menjadi timbalan pegawai pendidikan daerah ya. Jadi sekarang ni sudah berada di SMK Merotai Besar. Jadi mungkinlah sikit latar belakang Cikgu. Okay. Saya berasal dari negeri Johor yang dapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Laksmana Kota Tinggi dan juga Sekolah Menengah Laksmana Kota Tinggi sehingga tingkatan 5. Dan selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 secara pelajar persendirian dan selepas itu saya mohon untuk jadi saya telah mula belajar sebagai guru penolong di SMK Kemahung Thailand. Dari sana saya telah pun ditukarkan ke SMK Lokyuk. Di situ saya telah pun ditukar ke SMK Kinaru. Dan setelah itu saya telah pun jaga pangkat sebagai pengetua di SMK Wallace Bay Tawau. Di situ mula kerjaya saya sebagai pentadbir sekolah dan dari situ telah pun bertukar ke SMK Pulau Gaya, itu daripada Pulau Swate ke Pulau Gaya. Di Pulau Gaya saya sebagai pengukanan co-curriculum. Saya bertugas sana sehingga 2 tahun dan pada tahun 2000 saya telah pun ditukarkan ke SMK Wakuba sebagai pengetua di sana selama 3 tahun dan tahun 2003 saya telah bertukar semula ke Pelajaran Daerah Tawau sebagai ketua unit kemanusiaan. Di tahun 2007 saya telah bertukar ke SMK Kuhara sebagai pengetua dan saya berada di sana selama 8 bulan iaitu hingga Mac 2008 dan telah bertukar sebagai pengetua di SMK Pasir Putih dan ditukarkan semula ke pegawai pelajaran semula pegawai pelajaran daerah sebagai timbalan pegawai pelajaran daerah. Dari situ saya bertugas sehingga tahun 2013 dan pada bulan Mei saya telah pun dilantik sebagai pengetua di SMK Merotai Besar. Okey, itu dia Encik Abdul Rahman Kanan, perjalanan sebagai seorang pendidik yang sekarang ni sudah pun memegang tampuk sebagai pengetua di SMK Merotai Besar Tawau ini. Baik Cikgu Rahman, mungkin kita nak tahu jugalah latar belakang ataupun juga sejarah SMK Merotai ini meskipun Cikgu Rahman baru beberapa bulan berada di SMK Merotai. SMK Merotai ini telah pun dibuka pada tahun 1980 dan telah berusia 34 tahun dan pada mulanya sekolah ini menumpang di Sekolah Rendah Merotai Besar itu selama 4 tahun di bawah kepimpinan Encik Ismail Sulaiman dan pada tahun 84 telah pun berpindah ke bangunan yang kita sekarang dan jumlah pelajar pada tahun ini itu 2014 ialah 1,350 orang pelajar dan kami ada 99 orang guru dan 16 orang AKS dan saya merupakan pengetua yang ke-10. Sekolah SMK Merotai seperti sekolah-sekolah lain terutama di kawasan luar bandar dan satu perkara yang penting di sekolah ini ialah ada kemudahan asrama iaitu oleh kerana kawasan luar bandar dan adanya asrama ini membolehkan pelajar-pelajar daripada jauh iaitu daripada SK Luasu, SK Brumas dan juga daripada kampung-kampung yang berada jauh dapat kemudahan untuk tinggal di asrama dan melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah di sekolah ini. Selain daripada kemudahan-kemudahan yang lain, kemudahan yang ada ialah bilik darjah yang mencukupi iaitu kami ada 43 kelas dan ada 23 bilik darjah. Antara kejayaan-kejayaan ini ialah dalam 2 bidang iaitu dalam bidang akademik dan juga dalam bidang co-curricular. Kalau kita lihat sekarang kejayaan yang diperolehi daripada akademik, keputusan PMR pada tahun 2011 keputusannya ialah 3.37 telah meningkat kepada 3.17 pada tahun 2012 dan 3.14 pada tahun 2013. Dari segi SPM kejayaannya adalah merupakan satu lonjakan yang tinggi di mana keputusan pada tahun 2010 pencapaiannya 6.51 dan telah bertambah baik pada tahun 2011
dari 6.25. Dan pada tahun 2012 telah memperoleh satu lonjakan yang begitu tinggi, begitu tinggi kepada 5.47. Jadi ini merupakan satu lonjakan yang tinggi, lebih daripada 10% peningkatan, dan telah pun dipilih antara sekolah-sekolah yang menerima anugerah di peringkat kementerian. Sekolah-sekolah yang mempunyai peningkatan lebih daripada 10% pada tahun 2012. Dari segi STPM pun tidak juga ketinggalan. Pada tahun 2011, sekolah ini memperolehi STPM 2.46, telah meningkat kepada 2.86 pada tahun 2012. Ini merupakan satu peningkatan yang tinggi bagi STPM di SMK Merdeka Besar. Dari segi kejayaan pelajar, pada tahun 2013 bagi PMR, seorang pelajar iaitu Ain Afrika binti Said telah memperoleh 9A. Itu pencapaian tertinggi. Selain daripada itu, 2 orang pelajar telah memperolehi 7A 2B dan 2 lagi pelajar telah memperolehi 6A 2B. Dari segi SPM 2012, 5 orang pelajar telah memperolehi 8A, telah mengharumkan nama SMK Merdeka Besar. Dari segi STPM pada tahun 2012, seorang pelajar telah memperolehi 3A dan 1B. Jadi pelajar-pelajar ini telah membuktikan bahawa pelajar-pelajar di SMK Merdeka Besar juga boleh mencapai kejayaan tinggi. Dari segi warga guru, saya lihat mereka punya hubungan yang begitu rapat, iaitu kerjasama yang begitu baik, ataupun kerja sepasukan itu dititik mereka di sekolah ini. Ini membolehkan mereka, walaupun sekolah ini terletak di luar bandar, penglibatan mereka dalam meningkatkan pencapaian akademik maupun co-curricular ini dapat kita lihat kerjasama itu begitu baik, sehingga pelajar-pelajar pun diberi perhatian yang begitu baik. Dan dari segi hubungan dengan ibu bapa, saya lihat sehingga ini tidak ada masalah, dan mereka sentiasa bersedia untuk membantu pihak sekolah dari segi keperluan sekolah. Dan baru-baru ini kami mengadakan beberapa program sama-sama ibu bapa, dan penglibatan mereka sungguh baik. Itu dia bersama dengan Cikgu Abdul Rahman Kanan yang merupakan Ketua SMK Merdeka Besar yang dapat kita temui semasa kami berada di SMK Merdeka Besar baru-baru ini dalam rancangan Skuad Terja Sekolah. Jadi insyaAllah akan bersama dengan Azaz selepas ini untuk bersama dengan guru pilihan dan juga pelajar-pelajar yang terpilih untuk menghiasi rancangan Skuad Terja Sekolah hanya di Tawau FM. Rancangan Skuad Terja Sekolah setiap hari Sabtu jam 4 petang hanya di Radio Malaysia Tawau FM. Pilihan anda. Baik, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan rancangan Skuad Terja Sekolah. Kalau tadi kita bersama dengan pengetua SMK Merdeka Besar, dan sekarang kita akan bersama menerusi segmen Cikgu Pilihan yang juga merupakan guru dan juga penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Merdeka Besar Tawau. Jadi kita terus saja berkenalan dengan cikgu ataupun ustaz ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tadi ustaz ceritakan sedikit latar belakang ustaz dan juga latar belakang pendidikan ustaz. Terima kasih. Nama saya Mapiasa bin Haji Palilu, berasal dari Tawau, membesar di Kampung Berumas, sebuah tempat yang agak jauh, terpencil di kawasan hutan sana. Riwayat pendidikan sekolah rendah di SK Berumas, sekolah menengah di SMK Abaka, sambung ke SMK Tawau dan seterusnya masuk ke universiti di Universiti Teknologi Malaysia. Mendapat sarjana pada tahun 1994, mendapat pendidikan tahun 1997 dan seterusnya masters ataupun sarjana lanjutan pada tahun 2002. Saya berasal dari keluarga yang agak sederhana, kerja ibu bapa bekerja sebagai buruh kasar, tetapi alhamdulillah dapat juga melanjutkan pelajaran sampai ke peringkat universiti dengan usaha dan pendapatan yang sederhana daripada orang tua. Di sekolah ni sekarang ni saya menjawab jawatan sebagai penolong kanan hal murid grade 48. Itu tugas hakiki saya lah, membimbing anak-anak pelajar-pelajar untuk membentuk sasiap pelajar, di samping mematuhi peraturan-peraturan dan juga disiplin yang sudah digariskan oleh pihak sekolah. Dari segi sumbangan, saya banyak menyumbang dari segi co-curricular, di mana bermula pada tahun 2000 ditubuhkan Cadet Remaja
remaja sekolah di sekolah. Saya mula membimbing pasukan kadet remaja sekolah. Kemudian 2 tahun selepas itu saya membimbing kadet remaja sekolah peringkat daerah Tawau selama 11 tahun. Yang kemudian apabila diwujudkan kadet pertahanan awam di sekolah-sekolah, kerana kebetulan saya adalah merupakan anggota Jabatan Pertahanan Awam juga, jadi saya mengambil alih tugas sebagai guru kadet pertahanan awam. Dan di antara pencapaian yang pernah dicapai peringkat kadet pertahanan awam ni pernah sampai ke peringkat kebangsaan, itu pada tahun 2013, di mana sekolah SMK Murtad Besar telah mewakili Sabah dalam 2 kategori, iaitu melawan kebakaran dan juga aktiviti menyelamat mangsa. Mereka telah johan di peringkat negeri Sabah dan mewakili peringkat negeri Sabah di Pulau Pinang pada tahun 2013. Itu antara pencapaian. Sumbangan lain lah, kalau saya secara pribadi lah kan, secara pribadi saya banyak bergiat dalam badminton. Sekarang ni bergiat dalam badminton. Sebelum itu saya ada bergiat di dalam bola sepak dan pernah menjadi johan Division 2 bola sepak. Masa tu mewakili kelab Tidung Plus dari Morotai Besar. Kami pernah menjadi johan Division 2 Sampah Tawau. Kemudian sekarang ni berkecimpung aktif dalam bidang badminton di daerah Tawau dan seringkali dipanggil untuk menjadi pengadil mana-mana pertandingan yang diadakan di daerah Tawau di Sempurna. Itu antara 2 daerah lebih banyak dalam kepengadilan. Kenangan pahit selaku cikgu lah, selaku cikgu kenangan pahit sebab sepanjang berkhidmat di SMK Murtad Besar, saya tak tahu kaedah saya ataupun kehadiran saya yang kurang diterima. Itu antaranya lah kenangan pahit. Kemudian sepanjang menjawat jawatan sebagai penolong kanan HEM, ada juga kenangan pahit bersama ibu bapa, di mana ada ibu bapa yang menyatakan rasa tidak puas hati dengan tindakan yang kami ambil terhadap anak-anak mereka lah. Tapi apabila mereka datang ke sekolah, kita ada buat perbincangan dengan mereka dan alhamdulillah semuanya dapat diatasi dengan baik lah. Ibu bapa dapat menerima keadaan, kami pun dapat menerima keadaan ibu bapa tersebut. Kemudian kenangan manis di sini sangat banyak lah, kenangan manis yang pernah saya perolehi, terutama sekali apabila pelajar-pelajar saya yang sudah berjaya masuk ke universiti ataupun berjaya dalam kerja mereka datang berjumpa saya, kemudian mereka mengucapkan terima kasih. Semuanya adalah katanya atas bimbingan, dorongan. Kita pun bukan minta semua itu kan, tapi kita pun merasa bangga apabila budak-budak kita, pelajar-pelajar kita berjaya dalam pelajaran, dalam hidup. Kadang-kadang ada juga yang menghantar SMS ataupun maklumat-maklumat melalui Facebook. Mereka ungkapkan rasa terima kasih, bersyukur atas segala bimbingan dan didikan yang pernah dibuat. Sampai ada di antara mereka yang katakan kalau boleh misalnya kekal lama di SMK Murtad Besar, mereka mau kekal lama di SMK Murtad Besar. Itu kita rasa seronok lah apabila mendengar pelajar-pelajar kita berjaya. Dan agak sedih juga lah kalau kita dengar ada budak-budak kita, ada pelajar-pelajar kita yang tidak berjaya dan terbalik dengan masalah jenayah dan sebagainya. Itu sedih juga lah sebab mungkin itu kegagalan kita mendidik pelajar-pelajar kita. Ustaz boleh ceritakan sepanjang bergelar guru ni antara cabaran-cabaran dalam mendidik murid-murid di sekolah ni? Cabaran yang paling berat lah yang saya rasa pembentukan sosial pelajar. So, sekarang ni pelajar sekarang macam jauh berbeza dengan pelajar-pelajar zaman kami bersekolah dulu, di mana kalau zaman kami dulu semua pelajar hormat pada guru, sayang pada guru, dan kalau boleh apabila datang secara bertentangan dengan guru, kami akan cari arah lain, tidak berjumpa dengan guru. Tapi sekarang ni cabaran membentuk sosial pelajar ni memang sangat berat ni. Pembentukan pribadi pelajar memang sangat berat sebab mereka banyak dipengaruhi dengan unsur-unsur luar. Apalagi sekarang ni media-media sosial, kemudian adanya barang-barang terlarang seperti syabu, dadah dan sebagainya. Itu banyak mempengaruhi minda pelajar. Jadi bila mereka terpengaruh dengan unsur-unsur seperti ini, maka kami mengambil masalah untuk mendidik pelajar-pelajar di sekolah. Apalagi sekarang ni kita tidak dibenarkan bertindak agresif terhadap pelajar, di mana kita tidak boleh merotan pelajar ataupun kalau boleh pun dapat keizinan surat merotan, kita kena merotan dengan ikut prosedur yang telah ditetapkan. Jadi memang cabaran mendidik, membentuk sosial pelajar memang berat. Menyampaikan ilmu dalam kelas mungkin agak mudah berbanding dengan
pembentukan sasiap pelajar. Saya sangat mengharapkan supaya pelajar-pelajar saya bukan saja cemerlang dari segi akademik, tetapi dari segi sasiap, dari segi akhlak, dari segi pribadi. Sebab tidak ada gunanya juga rasanya kalau akademik tinggi, pencapaian tinggi, tetapi akhlak, pribadi ataupun sasiap tidak menepati hukum-hukum Islam ataupun tidak menepati norma-norma masyarakat, peraturan-peraturan masyarakat yang berlaku. Sebab itu yang kita harapkan, pembentukan pribadi itu salah satu daripada hasil akademik yang kita terapkan di sekolah. Jadi selain akademik itu saya sangat mengharapkan pelajar-pelajar terbentuk akhlak pribadi. Kita tahu lah kan, kita hanya berusaha, tetapi hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Allah yang berhak, maha berkuasa untuk membentuk akhlak dan pribadi pelajar. Tapi kita berusaha juga. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengharapkan pelajar-pelajar kita menjadi pelajar yang berakhlak mulia, berdisiplin. Baik, terima kasih Ustaz Mapiasa yang juga merupakan penolong kanan hal ehwal murid untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Merotai Besar Tawau. Dan itu merupakan segmen Cikgu Pilihan. Dan selepas ini kita akan bersama dengan 2 orang murid yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Merotai Besar ini.
Baik Azhar, kita pun telah bersama dengan pengetua dan juga telah bersama dengan guru pilihan yang merupakan ustaz biasa ya di SMK Merotai. Jadi kita dah diberi kelonggaran untuk bersama dengan pelajar-pelajar ya, dan ada 3 orang pelajar ni Zah. Ya, kalau selalu kita bersama dengan 2 pelajar, hero dan heroin, tapi untuk kali ini di SMK Merotai Besar Tawau kita akan bersama 3 pelajar yang mana 2 orang mewakili bahagian kepimpinan sekolah dan seorang merupakan pelajar cemerlang PMR pada tahun lepas. Yang difahamkan mendapat 9A. Jadi kita nak dekatilah adik Ain Afika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Ain Afika binti Said. Ain Afika binti Said ya, yang merupakan pelajar 9A PMR. Jadi mungkin nak tahulah juga bagaimana boleh dapat keputusan yang cemerlang tu. Semua dari dorongan ibu bapa, guru-guru serta kawan-kawan, penumpuan yang sepenuhnya dalam kelas dan mata pelajaran yang lemah tu saya cuba menaikkan supaya boleh dapat skor. Saya cuba untuk mengikuti kelas tuition yang terletak di kampung sendiri untuk 3 subjek iaitu BI, Sains dan Matematik yang saya sangat lemah, dan alhamdulillah saya dapat skor A dalam PMR. Okey, dalam banyak-banyak mata pelajaran apa yang diminati? Minati matematik, walaupun dia lemah tapi saya minat sangat dengan matematik dan bahasa Arab lah. Cita-cita Ain Afika? Cita-cita ingin menjadi seorang guru mengikut jejak ibu lah. Oh, ibu seorang guru di sini. SK Umas-Umas. Minat menjadi seorang pendidik lah kan. Baik, apa pesanan adik Ain Afika kepada pelajar-pelajar yang mungkin bakal menduduki PMR tahun ini, dan juga abang-abang, kakak-kakak yang bakal menduduki SPM? Jangan putus asa, bersungguh-sungguh, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan tu terletak di mana-mana. Kalau ada usaha, insya-Allah boleh berjaya. Okey, terima kasih adik Ain Afika. Itu tadi sempat saya temui adik Ain Afika yang merupakan pelajar cemerlang untuk peperiksaan penilaian menengah rendah di SMK Merotai Besar. Baik, sekarang ni saya juga menemui yang memakai seragam kadet polis ya. Nama dia? Nama Muhammad Razif bin Muhammad. Okey, dalam tingkatan 6. Tingkatan 6 di SMK Merotai Besar. Jadi mungkin sebelum ini ataupun memang di sini atau macam mana? Ya, dari tingkatan 1 saya memang bersekolah di sini, SMK Merotai Besar. Ya. Saya sebagai ketua pengawas di sekolah SMK Merotai Besar. Jadi bagaimana perjalanan ataupun tugas sebagai seorang ketua pengawas? Tugas membimbing rakan-rakan sebaya yang lain lah untuk mematuhi peraturan sekolah. Jadi bagaimana tahap disiplin adik-adik kita sekarang di SMK Merotai Besar ni? Alhamdulillah tahap disiplin amat baik di sekolah ini. Lepas SMK Merotai, Institut Pengajian Tinggi yang dipilih? InsyaAllah Universiti Malaysia Sabah. Wah, UMS juga menjadi pilihan ya. Cita-cita adik? Saya menjadi polis. Memang menjadi polis. Okey, cerita sikit mengenai dengan kadet polis di SMK Merotai Besar ni. Kadet polis sudah lama di SMK Merotai Besar ni. Jadi saya berminat lah untuk menyertai. Jadi pun dia banyak menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan polis. Memang minat jadi polis ke? Minat. Minat menjadi polis ya. Memang tinggi sudah melepasi? Melepasi. Tahanlah ya. Kita doakan mudah-mudahan adik Muhammad Razif ini berjaya menjadi salah seorang anggota polis ya. Jadi seorang lagi Azhar, mungkin Azhar akan temui seorang putri SMK Merotai. Ya, kalau kita tengok di tanda nama yang ada di tudungnya, Nora Safasina. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Nora Safasina binti Culi. Saya memang berasal dari SMK Merotai Besar Tawau. Belajar di tingkatan berapa sekarang? Tingkatan 6. Okey, jawatan saya di sekolah ni sebagai timbalan ketua pengawas dan peranan sebagai timbalan ketua pengawas. Okey, saya apabila berada dengan ketua pengawas, saya akan membantu dia dalam mengawal disiplin sekolah. Antara cabaran-cabaran sebagai seorang pengawas di sekolah ni mengendalikan perhimpunan sekolah lah. Sebab dia mengambil masa yang lama untuk turunkan semua pelajar dari bangunan, kosongkan, memastikan semua pelajar dalam barisan yang lurus, begitulah. Hobi dan juga cita-cita adik. Okey, cita-cita saya ingin menjadi pendidik, seorang guru. Hobi saya bermain bola tampar, bola jaring. Pernah mewakili sekolah? Okey, saya pernah mewakili sekolah sewaktu tingkatan 4 dalam bola balik, bola jaring tingkatan 6 pada tahun lalu. Okey, saya berharap saya dapat kekalkan SMK Merotai sebagai akademik yang terbaik di antara sekolah luar bandar. Terima kasih untuk adik Nur Asafasina, pelajar ataupun merupakan penolong pengawas untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Merotai Besar Tawau. Baik Azhar, sebelum kita balik ke studio Radio Malaysia Tawau FM, selesai kita berada di
SMK Merotai Besar ni, seorang lagi kita dapat temui seorang guru yang merupakan seorang yang multi talent ataupun serba boleh lah ya. Jadi guru yang dimaksudkan ialah Cikgu Safriansah. Terima kasih. Sebenarnya apa yang dikatakan pengetua itu terlalu hebat bagi saya. Sebenarnya begini, saya sebenarnya ditugaskan untuk lebih kurang wartawan di sekolah, and then update lah page kita punya Facebook punya page di sekolah. So lebih kurang kebanyakan kejayaan ataupun peristiwa yang berlaku di sekolah ni saya akan tahu lebih awal sebelum kita war-warkan lah untuk pengetahuan umum. Dan yang kedua sebenarnya mungkin hasil daripada kejayaan sekolah kita juga menyertai pertandingan Cyber Kids peringkat kebangsaan yang mana sekolah kita pernah dijulang sebagai juara kebangsaan pada tahun 2010, dan susulan daripada tahun itu juga 2011, 12 dan yang terkini 2013 mesti akan ada pelajar kita dipilih untuk jadi facilitator di peringkat ASEAN Cyber Kids, dan yang terbaru diadakan di Ampang di Kuala Lumpur yang mana salah seorang pelajar kita terpilih menjadi facilitator dan membimbing 10 buah negara ASEAN yang lain bagi untuk pengetahuan asas ICT di peringkat ASEAN. Cikgu Safriansah merupakan admin kepada Facebook SMK Merotai Besar ya? Salah seorang admin. Okay, jadi bagaimana sekarang dah berapa ramai yang like, dah berapa ramai yang menjadi kawan? Sebenarnya Facebook tu sebagai satu platform yang kedua. Sebenarnya kita ada wujudkan satu website khusus untuk itu website, tetapi kerana sekarang pelajar lebih cenderung ke arah media sosial, jadi tidak salah untuk kita wujudkan page. So setakat ni baru saja diwujudkan dan hanya dalam lingkungan 1000 lebih saja sekarang capaian, tetapi itu bukan kita punya target, bukanlah like tu. Sebenarnya apa input yang kita boleh sediakan untuk bekas pelajar atau juga pelajar yang masih menuntut di sekolah ni. Kita cuba sharekan kejayaan-kejayaan sekolah kita yang kedudukannya di luar bandar tetapi pencapaiannya di luar duga sebenarnya. Okey, Azhar, itu dia Cikgu Safriansah yang begitu aktif lah di sekolah ini untuk mempromosikan SMK Merotai. Juga petah berkata-kata. Ya, jadi saya rasa macam saya tercengang sikit lah. Takut juga untuk ditemu ramah Niza ya. Sebab biasa ni kita yang menerja, kita menemu ramah tapi bakal ditemu ramah. Baik, jadi itulah nampaknya dapat kita kongsikan bersama menerusi rancangan Skuad Terja Sekolah di mana kami telah berada di SMK Merotai Besar. Wow. Jangan lupa minggu depan kita akan ke sekolah yang lain. Ya. Nantikan seperti biasalah setiap hari Sabtu jam 4 petang bertemankan kami berdua, Norma dan juga Azhar. Iya, di mana lagi kalau bukan di Skuad Terja.